الحمد لله وكفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis, seluruh pengurusan dan kepimpinan di pusat khidmat wakil rakyat di Kuala Ketir, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung perbahasan kita pada muka surat yang ke-8 di dalam membahaskan tafsiran surah Shaf karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awad, ulama yang kita sayang. Dan muka surat yang ke-8 pada pagi ini adalah tajuk yang baru, iaitulah membahaskan ayat yang ke-4 daripada surah Shaf pada tajuk yang baru, wajib berada di dalam jamaah Islamiyah. Ayat yang ke-4 yang kita sambung bacaannya pada pagi ini adalah di bawah tajuk wajib berada di dalam jamaah Islam. Wajib, terutama dalam suasana hukum-hukum Islam yang masih belum tertegak sepenuh, maka menjadi kewajipan untuk sama-sama membantu menegakkan perintah tersebut melalui jamaah, kumpulan manusia yang bergerak di atas dasar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah
yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang pada jalannya dalam keadaan bersaf, yakni berbaris dengan teratur, seolah-olah seperti suatu binaan yang sokong menyokong, kuat menguatkan di antara satu sama lain. Huraian ayat. Makna saf ialah berbaris dengan teratur, sebagaimana saf yang dibuat ketika mahu mengerjakan solat. Tuan Guru pengarang kita memulakan perbahasan pada ayat yang keempat surah Shaf ini dengan menjelaskan sedikit apa dia makna saf. Iaitulah saf yang macam kita buat di dalam solat. Walaupun sekarang solat kita masih berjarak, belum lagi keluar SOP yang baru tentang saf solat kita, tetapi fahamlah kita bahawa bila kata saf tentulah teratur, tersusun rapi, mudah faham begitu. Dan tugas meluruskan saf di dalam solat sebelum solat dilaksanakan adalah menjadi tugas imam, bukan tugas Tok Bilal. Kena faqih leh, tugas imam. Setengah-setengah dia gitulah. Tok Bilal dia naik semangat, naik semangat 46 yang dah tak ada kan, dia ambil mic soft, tu tak betul. Tugas meluruskan soft, tugas tu imam. Tok Bilal tugas dia qomat, azan dan qomat. Jangan pergi rampai tugas tu imam, jangan nak rampai kuasa. Dia kena reti elok. Tu tugas imam. Imam pun sawu sufufakum, ataupun kata imam at-ta'dilu wasuddul khalal, rapatkan celah-celah, at-ta'dilu, luruskan. Macam kita solat di Makkah kan, Makkah Madinah, Tok Bilal qomat je, Tok Imam akan panggil luruskan saf. Tu kena faqih. Jadi Tok Bilal jadi pegawai kapal ke, kita semua kita lah kena faqih. Kena memahami bidang tugas masing-masing. Maka imam akan seru supaya rapatkan saf. Dan merapatkan saf solat adalah kesempurnaan solat. Makna kalau saf tak rapat, solat kita sah. Cuma makruh, cuma tak berapa elok. Sebab merapatkan saf itu lambang kesatuan hati kita. Kalau kita semayang di Masjidin Nabawi, terutama kalau kita semayang di kawasan Raudhah, dalam Masjidin Nabawi, saf ni rapat ni, bahu sentuh bahu. Begitu. Memang itu diajar, bahu sentuh bahu, bahu betul-betul.
Kita kadang tak berapa janganlah sampai renggang, sampai kita panggil dia buat bodoh aja sebelum solat kan. Kadang kita panggil suruh rapat sikit, dia buat tak tahu aja. Sah dah insya-Allah confirm. Dia buat tak tahu aja, macam buat bodoh aja. Kita panggil dia, "Mailah rapat sikit." Ada perangai jemaah macam tu. Dia nak jarang apa semua. Tak sahlah. Ni cerita sebelum Covid dah ni. Sekarang memang dah kita kena satu meter. Kita nak sebut pentingnya merapatkan saf dalam solat dan tahu susunan saf. Yang ni belajar fiqh. Kalau laki dengan bini, belah mana bini nak duduk? Belah kiri ke, belah belakang ke, belah kanan suami ke? Kalau semayang di rumah ke, hujan ke apa ke? Ni kena belajar fiqh. Anak-anak nak susun belah mana? Anak-anak dengan muslimat, kanak-kanak dengan muslimat. Siapa dulu? Kanak-kanak dulukah muslimat dulu? Jawab dia, kanak-kanak depan, muslimat di belakang. Bukan muslimat kanak-kanak di belakang. Hang susun muslimat depan, kanak-kanak di belakang, pakai tinggal sejadah dia lari. Dia main berkuntau itu lah. Tapi kalau kanak-kanak depan, mak dia belakang, dia jegi biji mata, senyap lalu. Ini kena belajar fiqh, penyusunan saf. Baik. Bagaimana Tok Guru sebut saf begitulah. Macam kita semayang teratur dan tersusun. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi orang-orang yang beriman, yang berjuang dengan penyusunan yang rapi dan teratur. Dengan perkataan lain, mereka mengikuti tanzim, yakni penyusunan organisasi sebagaimana yang diarahkan oleh ketua dan pemimpin mereka. Inilah pentingnya memahami betapa saf itu diluruskan, terutama di dalam bentuk tanzim, penyusunan organisasi, yaitu suatu apa yang kita sebut organisasi yang tersusun rapi, yang menerima arahan daripada ketuanya selagi arahan itu tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul, maka wajiblah dipatuhi. Kejap lagi kita tengok contoh. Ada contoh yang dibawa oleh Tuan Guru. Nak sebut demikian tanzim saf, kemas, teratur, tersusun, menerima arahan, melaksanakan arahan dalam bentuk selagi tidak menyanggahi Al-Quran, Allah dan Rasul. Wajib supaya tersusun elok kerja tersebut, seperti cantiknya susunan saf di dalam solat. Imam rokok, baru kita rokok. Bukan imam on the way rokok, kita pun turun sama. Tak betul. Kesempurnaannya ialah apabila imam dah sempurna rokok, baru kita rokok. Kesempurnaannya ialah apabila imam dah cecah dahi kat lantai, sempurna sujud dia, baru kita turun. Itu baru betul. Itu baru ikut imam. Kita banyak mengiringi imam. Kita iring imam. Imam turun tak apa, kita pun turun dah. Kalau nak betul-betul sempurna, tu yang Nabi kata, bila imam rokok, kamu rokok. Bila imam sujud, kamu sujud. Makna kata ulama, tunggu betul-betul sempurna dia punya rukun fi'li dia, baru kita melaksanakan. Tu baru betul
ikut imam. Yang paling celau, dia sujud lebih dulu pada tu imam. Itu lagi cerau. Dia rokok lebih dulu dari tu imam. Dia bangun takbir intiqalan, takbir berpindah rukuk, dia dulu pada imam. Imam pindah rakaat kedua, imam tak tegak lagi, dia berdiri elok. Leceh lagu tu. Sebab itulah kita katakan ilmu. Belajar organisasi, tersusun safnya dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun saf tentera Islam di dalam peperangan Uhud sehingga bersentuhan di antara bahu dengan bahu bagi mewujudkan satu benteng yang teguh dan kuat bagi menahan serangan orang-orang kafir. Tuan Guru bawa contoh mudah dalam Ghazwatul Uhud, dalam peperangan Uhud, di mana kawasan peperangan Uhud adalah kawasan peperangan yang tidak jauh dari kota Madinah. Peperangan Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah di bulan Syawal, bulan Raya, 15 hari bulan Syawal pada tahun ketiga Hijrah berlakulah peperangan Uhud di kawasan banjaran Uhud yang kita boleh ziarah, dan memang ia termasuk di dalam pakej ziarah sama ada haji ataupun umrah. Tapi nak pergi umrah lah, tangguh dulu sebulan, sabarlah. Tangguh sebulan. Pemerintah ada kira dia semua. Jaga nyawa ni hukum dia wajib. Pemerintah wajib menjaga nyawa rakyat. Dia kena faham kaedah fiqh. Memanglah akan ada yang terkesan, akan ada yang rugi, itu biasalah. Tetapi menjaga nyawa lebih aula. Kalau tidak, risau dan bimbang kita. Tambah dengan varian Omicron yang dia bertindak dengan cepat. Seorang dia boleh makan 8 orang. Ini Omicron. Dia tak macam varian Delta yang lepas. Hak Delta tu seorang dia makan 2-3 orang. Omicron seorang dia ambil 8 virus. Dia boleh jangkit 8 orang. Itu bahaya. Dan banyak Omicron ni sudah banyak di Malaysia. So kita kena berjaga. So sabarlah sebulan, tangguh. Nanti nak pergi umrah, janganlah tipu-tipu pula sijil vaksin ni, kepala otak betul. Buat malu betul. Nak pergi umrah pun dah mula dengan penipu. Apa perangai Melayu saya tak faham. Hang nak jumpa Rasulullah, hang buat cara tipu. Hang nak tengok Kaabah, hang buat cara tipu. Apa perangai lagu ni? Tak ada adab langsung. Na'udzubillahi min zalik. Sebab bagi mereka tak termasuk, tak ada dalam rukun umrah sijil vaksin. Gamak gitu lah. Tak masuk rukun umrah sijil vaksin. Itu yang mereka kelentok, itu yang polis cukup di Terengganu, doktor yang proses sijil vaksin. Selai dia jual 2,500. Ramai dah kena cukup. Tunggu seorang polis putih. Bahaya tuan-tuan. Bila ada sijil vaksin, bahaya, tak terkawal penyakit nanti, menyusahkan orang. Wal'iyadzabillah. So dia masuk dalam pakej haji atau umrah. Kita boleh ziarah banjaran Uhud yang Nabi pernah bersabda, hadza jabalun
nuhibbuhu wa yuhibbuna. Nabi kata inilah dia bukit, kami mencintainya dan dia mencintai kami. Allah, kalau kita tengok belah malam, kalau kita pergi belah malam di kawasan Uhud, memang syahdu. Ada lampu, ada spotlight yang tembak bukit Uhud. Allah cantiknya, menangis kita tengok. Kalau siang tu dia panas, nampak macam tu aja. Tapi bila malam dia ada lampu, dia ada spotlight yang tembak bukit Uhud. Allah, kita tengok tu jatuh air mata. Tu teringat Rasulullah, teringat perjuangan para sahabat radhiyallahu anhu. Bukit Uhud menjadi saksi di atas perjuangan para sahabat, bagaimana Rasulullah sendiri patah gigi gerahapnya, pecah pipinya. Nanti ada tu urai sikit ke depan, kita akan tengok kenapa sahabat kalah. Sahabat akhirnya kalah dalam perang Uhud. Peringkat awal menang, kena second round kalah. Ada tu guru hurai, tapi ke depan mungkin 4-5 bulan lagi dan kita puasa dulu, silap-silap belah raya, lambat lagi lah. Tapi ada cerita tu ke depan, insya-Allah. Nak sebut apa? Sahabat dalam perang Uhud, mereka susun saf, bahu laga bahu, bahu bertemu bahu ketika menghadapi tentera Abu Sufyan yang datang dari Makkah. Rasulullah menguasai bukit pemanah Jabal Rumat. 50 pasukan pemanah duduk atas. Nanti kita tengoklah punca kanan. Kemudian di bawah bukit deretan para sahabat. Deretan para sahabat yang beratur bahu belaga bahu dalam bentuk saf. Bahu sentuh bahu dalam bentuk saf. Jumlah tentera tak ramai, dapat 1000 orang. Munafik lari 300 orang, tinggal 7. Itulah Uhud. Daripada 1300 cabut balik kerana dihasut oleh Abdullah bin Ubay, kepala munafik. Ni yang kata munafik memang buat semak dalam hidup kita. Abdullah bin Ubay itu semayang ke tidak? Semayang. Orang Islam, tapi dalam hidup busuk hati. Tak senang dengan Quran, tak senang dengan hukum Quran, tak senang dengan ulama, benci ulama. Ulama ajak balik pada Islam, benci. Tapi semayang, confirm munafik. Abdullah bin Ubay, dia hasut tengah jalan. Ada tempat dia sebelum sampai Uhud, tempat 300 sahabat patah balik. Ada lah, dah jadi kedai-kedai tempat yang mereka patah balik. 300 orang. Abdullah bin Ubay kata, "Hampa pi perang, hampa dapat. Kau menang sekali lagi Muhammad dapat nama orang kata. Hampa mati, bini hampa janda." Dia pi kena dulu. Yang kata Abdullah bin Ubay, "Hampa mati, bini hampa janda. Hampa mati, jadi balu bini hampa. Hampa mati, kebun kurma hampa habis. Orang duk kebas. Apa perang-perang buat letih, jom balik." Kena 300, kena wakak balik. Singgah kedai kopi sat, sembang-sembang balik. Tinggal Nabi 700 orang berhadapan 3000 tentera Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu masih kafir, akhirnya menjadi ayah mertua Nabi kerana Nabi kahwin dengan anaknya Ramlah atau digelar dengan Ummu Habibah. Baik itu Nabi ada anak tiri 10 orang. Nabi ada anak tiri 10 orang.
8 orang dengan Khadijah. Anak tiri Nabi 8 orang dengan Khadijah. Waktu Nabi kahwin Khadijah, anak Khadijah dengan laki sebelum, jumlah 8 orang. Nabi ada anak tiri 8 campur 2 dengan Ramlah. Kahwin dengan Ramlah atau Ummu Habibah, ada 2 anak tiri. So Nabi ada anak tiri 10. Di samping anak Nabi 7 orang. Baik. Bagaimana Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam bila tahun 8 Hijrah, Fathul Makkah. 5 tahun selepas Uhud, 3 Hijrah. Pembukaan kota Makkah 8 Hijrah. Bulan Ramadan, Islam Abu Sufyan. Pak Mentua ni waktu dia kafir, dendam kesumat dalam perang Badar tak habis lagi, maka dilancarkan perang Uhud. Peringkat awal sahabat menang, second round kalah. Nanti kita akan tengok ke depan sebab-sebab melanggar organisasi, sebab-sebab tidak duduk dalam saf yang teratur, insya-Allah ke depan. Baik. Di dalam peperangan menentang tentera Rom, Khalid ibni Walid radhiyallahu anhu telah menyusun pasukan tentera Islam berdasarkan bentuk seekor burung yang terdiri dari pasukan kepala, pasukan tengah, pasukan sayap kanan, sayap kiri, pasukan betis dan pasukan kaki. Inilah dia Khalid ibn Walid, yang Nabi gelar dia Saifullah, pedang Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslim, seorang sahabat Nabi, nama dia bukan kata sahabat, ayah mertua Nabi, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ayah dia Al-Khattab bin Nufail. Keluarga Umar ni Bani Adi bin Ka'ab, memang keluarga yang terkenal di Makkah, paling kuat menentang Islam, termasuk peringkat awal Sayyidina Umar. Al-Khattab ayah Umar tu, sampai orang-orang Makkah buat satu bidalan nak tengok keras mana, jahat mana si Khattab ayah Umar ni, ketegak dia level mana. Orang Makkah buat bidalan. Kata orang Makkah, kalau mahu kamu melihat si Khattab, yakni ayah Umar, si Khattab tu memeluk Islam, kalau kamu nak tengok dia terima Islam, kata orang Makkah, tunggulah untanya terlebih dahulu memeluk Islam. Bayang, tunggu unta dia masuk Islam, mampus. Yang kata keluarga Umar tu, si Khattab tu ayah Umar, orang Makkah kata tunggu unta dia mengucap baru dia mengucap. Mampus punya tu. Sayyidina Umar kata, aku ni ayah aku didik aku sejak kecil memang kasar bengih. Batu Umar dia tegas, sampai Nabi sebut dalam hadis, sahabatku yang paling tegas ialah Umar Al-Khattab. Tak tahu nak cakap, sampai dalam hadis yang sahih, hadis ni sahih, kalau Umar berjalan, jalan satu jalan, setan datang, Nabi kata setan tu riba dia lari. Hadis sahih.
Yang kata hebatnya Omar. Saya nak kaitkan kejap lagi Omar dengan Khalid ibn Walid. Ada cerita. Omar kata, aku macam itulah ayah aku didik aku. Aku ini pengembala unta. Orang lain di Makkah bela kambing, aku bela unta. Dan aku memelihara unta di atas bukit. Bayang, ayah dia punya kerah, dia tarik unta di atas bukit. Kemudian kata Umar, lepas aku gembala unta, menjelang petang, ayah aku akan kira unta. Kalau pagi tadi 10 ekor, kira-kira tinggal 8. 2 lagi hilang, pergi ke mana tak tahu. Saya Umar kata, standby. Aku akan berdiri. Ayah aku tak payah cakap dah. Dia kira-kira tinggal 8, hilang 2, tinggal 9, hilang 1. Aku akan berdiri atas bukit tu. Aku tak payah cakap apa, aku tahu dah. Aku berdiri, saat lagi ayah aku akan terajang aku daripada atas bukit tu, berguling ke bawah. Tu pendidikan Sayyidina Umar sejak kecil. Punya bengih ayah dia train sampai tahap tu. Aku berguling bawah, naik pula. Ayah aku tak puas hati. Dia panggil, ambil duk balik hokok dia. Dia panggil. Panggil naik pula. Diri lagi. Ayah aku terajang lagi. Berguling ke bawah bukit. Tengoklah lama mana dia nak buat. Tu saya nak punya kasar, punya bengih, tetapi dialah khalifah yang paling cemerlang di antara 4 khalifah. Maksud saya, membuka kota-kota negara Mesir, Iraq, apa semua di bawah Umar Al-Khattab. Hebat. Dan Rom Parsi, kerajaan Rom Parsi tumbang di zaman Umar. Ini hebatnya. Subhanallah. Baik, cerita apa Khalid? Sayyidina Umar ni tuan-tuan muslimin muslimat, di kota Makkah hanya ada 2 orang lelaki sahaja yang layak setanding dengan dia. Makna kalau nak bertinju ke, nak wrestling ke, 2 orang ni. Yang lain dia jentik gitu lah. Dia tampak demam seminggu tak bangkit. Yang kata Sayyidina Umar. Tahu tinggi Sayyidina Umar? 9 kaki. Sayyidina Umar tinggi dia 9 kaki. Saya 5 kaki 7 inci. 2 kali saya. Badan tu dia 4 segi elok. Allah, kepala ni botak, tak ada rambut. Tu Sayyidina Umar. Kepala licin kan? Bayang, kepala botak, 9 kaki, badan 4 segi. Mbak nak buat lebih kurang kan? Dia terajang mampus macam tu lah. Kata para ulama, hanya ada 2 orang lelaki yang boleh melawan dengan dia. Boleh gusti. Mereka ada pertandingan gusti di Pasar Ukas. Semua kalah kecuali 2 orang yang boleh mengalahkan dia. Pertama, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah tandingan dia. Kedua, Khalid ibn Walid. Dan Khalid ibn Walid pernah mematahkan kaki Umar dalam satu pertandingan gusti di Pasar Ukas. Umar pernah patah kaki dengan Khalid. Jangan cari pasal Khalid ibn Walid. Dengan Umar pun dia boleh kepak. Dan dia adalah panglima Islam yang hebat. Pangkat dia jeneral. Zaman dia dengan Abu Sufyan, dia jeneral. Dalam perang Uhud, dialah yang attack pasukan pemanah, yang turun kutip harta. Khalid lah. Mata dia tajam. Waktu saya ke Madinah tahun bila saya tak ingat, ada sahabat tunjuk laluan yang Khalid ibn Walid lalu. Ketika Khalid pintas daripada belakang,
ketika Khalid melihat sahabat turun leka kutip harta dalam perang Uhud, sahabat Bukit Pemanah turun tinggalkan bukit. Nabi kata jangan turun. Bagaimana mata Khalid liar, perhati tengok, dan dengan cepat Khalid pintas dengan meminimalkan debu-debu hentakan kaki kuda. Macam mana dia buat? Dan sahabat tunjuk dekat saya laluan waktu saya di Madinah tahun berapa saya lupa. Dia tunjuk lah jadi jalan raya. Kawasan tu sekarang jalan raya. Kita tengok laluan tu, ya Allah ya Tuhan. Cekap betul Khalid. Slow dia masuk. Sahabat tak sedar. Dia meminimalkan debu-debu kuda, hentakan kuda. Macam mana dia? Subhanallah, hebat dia. Sebab itu Nabi gelar dia Saifullah, pedang Allah. Nabi tak lucutkan pangkat dia. Waktu dia jadi panglima perang, dia masuk Islam tahun 7 Hijrah. Khalid masuk Islam tahun 7 Hijrah. Lewat. Dia masuk Islam aja, Nabi tak lucutkan dia jadi prefect ke lance corporal ke apa, tak ada. Tetap dia general. Dan Nabi gelar dia pedang Allah, Saifullah. Ini gelaran, bukan sahabat bagi, Rasulullah bagi. Dan di tubuh dia kesan luka yang punya banyak. Perang terakhir dia peperangan Yarmouk di Jordan. Dan Khalid waktu meninggal dunia, dia meninggal atas katil. Menangis dia. Dia nak mati syahid. Allah tak pilih dia sebab mati syahid ni pilihan Allah. Khalid menangis atas katil. Sambil dia bersenandung, sambil dia macam bersyair. Waktu dia nak mati atas katil, dia macam bersyair. Lebih kurang dia kata, mati aku sebagai mati seorang pondan. Khalid dia nak kata apa? Allah, aku tak mati syahid ni, duk mati atas katil macam pondan aku mati. Pondan Kuala Keti kena 5 bulan penjara pasal sembunyi long tiger. Kan jatuh hukum dah, kena 5 bulan penjara pondan tu kerana melindungi long tiger yang ditangkap di Kuala Keti. Pondan tu masuk penjara, aku tak tahulah apa nasib hang tu. 5 bulan Tuhan tangguh. Muslimin dan muslimat sekalian, Khalid kata aku mati pondan, ya Allah, oh, aku mati macam orang bacoy. Nak buat lagu mana? Mati syahid pilihan Allah. Bukan Khalid marah ke Allah dah, tapi dia rasa Allah mati apa aku ni, mati atas hati. Mus'ab bin Umar mati Uhud, Hanzalah mati di medan Uhud, Hamzah mati syahid medan Uhud. Aku ni mati atas kaki. Allah, dia kata berselimut mati atas kaki, mati pondan aku. Itu di antara syair dia. Dia tak dapat syahid. Perang Yarmouk di Jordan, itu perang dia yang terakhir. Tok Guru cerita bagaimana Khalid menyusun strategi perang. Dia buat tentera dia dalam bentuk burung ketika melawan tentera Rom dalam peperangan Mu'tah. Di mana? Di Jordan. Saya sampai dah medan peperangan Mu'tah. Alhamdulillah, kita tengok dah medan peperangan Mu'tah. Tentera Islam lawan Rom. Rom ratus ribu. Tentera Islam dalam 30 ribu. Pimpinan Khalid Ibn Walid. Rom ratus ribu. Tapi balik lari Rom. Khalid punya pukulan. Kawasan perang tu betul-betul berdekatan Universiti Mu'tah di Jordan.
depan jamiah dia. Kawasan dia lapang. Kawasan lapang yang kerajaan Jordan tidak membenarkan sebarang pembangunan di sini untuk mengekalkan keaslian medan perang Mu'tah. So kita pergi ziarah tu lapang. Budak-budak pelajar-pelajar Jordan ceritalah dengan saya, Khalid belah sana, Panglima Rom sana, kita boleh nampak. Allahu Akbar. Dan kita ziarah 3 makam syuhada: Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. 3 orang sahabat Nabi yang kanan yang mati syahid dalam peperangan Mu'tah. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi. Abdullah bin Rawahah, penyair Nabi di kalangan orang Ansar. 3 ni mati syahid. Dan disebut ketiga-tiga mereka masuk syurga serentak. Sekali 3 masuk syurga. Allahu Akbar. Ini perang Mu'tah. Khalid susun. Perang Mu'tah adalah perang pertama Nabi di luar Madinah. Ini perang pertama di luar Madinah. Perang antara bangsa lah, senang faham. Daripada Madinah nak pergi ke Jordan, tuan-tuan ingat dekat. Ini perang pertama di luar Madinah. Sebelum itu Badar dalam kawasan Makkah Madinah aja. Sebelum itu Uhud Madinah. Lepas tu Ahzab, perang Khandaq pun utara Madinah. Gani Parit tu utara Madinah. Yang ini perang Mu'tah, perang pertama di luar Madinah, tahun ke-7 Hijrah. Tahun 7 Hijrah. Perang pertama di luar Madinah. Allahu Akbar. Bagaimana Khalid susun tentera dia, bentuk burung, kepala, kaki, sayap kanan, sayap kiri, betih. Dia buat bentuk burung. So apa dia buat? Ketika dia melihat tentera Rom ramai, tentera Islam tak berapa, 30,000, maka di antara taktik Khalid yang menyebabkan Rom belah cabut ialah bagaimana Khalid menggerakkan sayap kanan ke sayap kiri, sayap kiri ke sayap kanan, dalam bentuk hentakan kaki kuda. Sambil hentak kaki kuda tu bergerak, tolak kuda, habuk akan naik. So wing kiri, sayap kiri, hentak kaki kuda pergi belah kanan. Maka sama pergerakan tu serupa, kanan pergi kiri sambil hentak tanah, kiri pergi kanan sambil hentak, menyebabkan debu-debu yang banyak naik. Lalu tentera Rom menyangka jumlah tentera Islam terlalu ramai. Itu yang cabut. Wah, hantar kaki kuda. Ni kata bijaknya Khalid ibn Walid, cerdik bab menyusun strategi perang. Hebat dia. Dan walaupun akhirnya dia mengambil keputusan menarik tentera, bawa balik ke Madinah, ada riwayat, ada, tetapi ulama bahas bukan kerana Khalid takut. Rom pun belah juga. Bukan kerana Khalid takut. Bukan. Jangan ingat Khalid penakut. Dia terpaksa undurkan tentera dia balik ke Madinah. Sebab Khalid nampak macam tak seimbang, nanti lebih banyak kematian. Maka Khalid mengundurkan tentera, pulang ke Madinah. Rom cabut awal. Rom pun cabut. Dan Rasulullah tidak memarahi Khalid. Walaupun muslimat Madinah menunggu di tepi jalan dengan batu. Mereka balik tu,
bini-bini tentera sahabat ambil batu baling unggai bawa. Siapa suruh balik? Pi perang mati syahid. Tu bini sahabat. Bini kita balik lewat kena. Okay, bukan sinilah, di Zimbabwe tengah. Bini sahabat lepak ketui batu dekat sahabat. Siapa suruh balik? Pi mati syahid. Balik bawa. Sampai Rasulullah menenangkan mereka, dan Nabi tidak memarahi Khalid. Kerana itu sebahagian strategi peperangan. Khalid nampak tak seimbang, kena patah balik. Walaupun musuh awal lagi lintang pukang lagi, kerana menyangka ramainya tentera Islam. Allahu Akbar. Ini cerita susunan saf yang disusun oleh Khalid dalam bentuk seekor burung. Bukan meredah gitu aja. Ada dia punya strategi. Baik. Kesemua anggota yang berada di dalam pasukan itu teguh dan tetap di tempat masing-masing bagi menunaikan perintah sebagaimana diarahkan oleh ketua mereka. Hal ini memberi pengajaran kepada kita bahawa golongan Islam hendaklah mempunyai susunan yang baik ketika menghadapi musuh. Tidak cukup sekadar itu, mereka juga hendaklah mempunyai taktik dan strategi, bukan berbuat sesuka hati sahaja. Kena faham, dalam tanzim jamaah organisasi mestilah ada taktik dan strategi dalam menghadapi musuh. Tuan-tuan muslimat boleh bayang, pada tahun ke-5 Hijrah, di musim sejuk, bulan Syawal, musim sejuk, makanan tak cukup, berlakulah peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Bayang, tahun 5 Hijrah, Uhud 3 Hijrah, 2 tahun selepas Uhud, perang Ahzab, Ghani Parit. Tuan-tuan bayang, nak sebut taktik dan strategi. Ketika Abu Bakrin dan Umar, Abu Bakrin cadang waktu mesyuarat apabila seorang spy daripada Banu Khuza'ah, yang ini spy Banu Khuza'ah, dia baik dengan Rasulullah. So spy ni balik daripada Makkah, dia kata, ya Rasulullah, musyrikin Makkah sudah menghimpunkan tentera terdiri dari musyrikin Makkah, terdiri dari Yahudi Bani Nadir, terdiri daripada Badui Bani Ghatfan, dan beberapa puak Badui. Mereka telah berkumpul, ya Rasulullah, untuk menyerang Madinah. Dan aku, kata spy Bani Khuza'ah ni, aku merasakan mereka akan sampai Madinah dalam masa seminggu. Nabi dengar tu, Allahu Akbar, tak habis lagi. Maka Nabi memanggil mesyuarat kibarul sahabat, sahabat terkandung. Bincang nak buat macam mana. Maka Abu Bakrin mencadangkan, kita keluar macam kita perang Uhud, keluar kau. Omar mencadangkan, Omar kata kita bertahan dalam Madinah, tahan dalam Madinah. Tiba-tiba sahabat daripada negara Parsi, Iran, Salman Al-Farisi, Salman kata, ya Rasulullah, kalau boleh terima cadangan saya orang Parsi, saya pernah berperang di Parsi, dan kami bila perang
kami gali parit. Kita gali parit lebar, dalam, agak-agak kuda lompat tak lepas dah. Kuda yang tangkas lompat tak lepas. Allah. Ya Allah, ya Tuhan, siapa yang biasa pergi tengok kawasan Honda, parit tu sekarang dah jadi traffic light, jalan raya. Depan kita tu bukit nama Jabal Sina. Tuan-tuan tengok tanah dia, tuan-tuan tak boleh bayang bagaimana sahabat menggali. Tanah dia punya keras. Menengok Jabal Sila tu pun kita punya takut. Hitam bukit. Ni bukan korek cangkui belakang rumah mancing. Bukan dia. Tengok ada taik dia kan. 3 dah kan. Ni dia berkumpul cacing. Buah umpan. Bukan dia. Nabi terima ini taktik. Ini Nabi nak ajar kita. Inilah teknologi dalam berjihad. Inilah teknologi yang Islam boleh terima. Nabi tak pernah perang gali-gali parit, mana pernah. Badar tak pernah, Uhud tak pernah. Tiba-tiba Salman cadang, Nabi terima, sahabat terima. Walaupun nak gali dia, Allahu Akbar. 10 orang Nabi buat grup 10. Setiap 10 orang mesti menggali 40 hasta. Saya tengok tuan-tuan pun pernah sampai, ibu ayah pun pernah sampai. Ya Allah, ya Allah, menangis kita menengok, memikir jihad sahabat. Peralatan tak cukup. Bukan ada BO. Allah, kalau zaman dah setuju. Tu berapa sewa BO? Sewa BO. Gaduh apa duit ada? BO pun 3 dah selesai mari. Kampai seokok ada BO lagi awal selesai. Zaman Nabi ada apa? Sampai Abdurrahman bin Auf jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya cadang kita pergi pinjam cangkul, alat-alat gali tanah ni, jom kita pinjam dekat Yahudi Bani Quraisyah. Pergi pinjam kat Yahudi. Nabi kata tak apa, pergi. Abdurrahman pergi jumpa pemimpin Bani Quraisyah, Yahudi yang masih ikat janji setia dengan Nabi. Lalu Bani Quraisyah kata tak apa, ambillah cangkuinya, alatnya, pinjam. Gali pula musim sejuk, makanan tak cukup. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kami lapar. Gali lama mana? Gali selama 6 hari. 6 hari gali. Sa'ad kata, kami punya lapar. Kami ikat di perut kami seketul batu. Ikat batu tu cara nak bagi kejap perut so rasa kenyang. Kami lapar, tak cukup makanan. Musim sejuk, ambil batu ikat sambil cangkui. Dia jihad. Kita suruh main kuliah pun tak mau nak main. Bisa opok itu. Tuan-tuan, bila Nabi tengok sahabat seketui batu kat perut, Nabi senyum, Nabi angkat jubah, Nabi 2 ketui. Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ya Rasulullah, saya nak balik kejap dulu. Nabi kata, buat apa? Sa'ad kata, nak selongkar kat dapur, kau ada jumpa kurma lama, kau boleh kita makan. Nabi kata, pergi. Sa'ad pergi. Dia balik rumah, selongkar dapur, dia jumpa lah macam bali lah. Kita minum air bali kan, biji bali tu, entah tahun bila kita tak tahu.
Dia jumpa dia bawa lari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ni ada boleh makan tu. Nabi kata cantik, rebui mendidih apa semua. Nabi panggil sahabat. Nabi kata, nampak tu bali yang kita dah rebut? Ya Rasulullah. Nabi kata, minum airnya sahaja. Biji bali tu apa, jangan telan, rebut hari lain. Minum air saja, tak boleh bayar. Allah jihad mereka padan, Allah redha kat mereka. Kita sembang negara Islam, itu Islam, mengundi pun nama tak ada, kepala otak betul. Mengundi nama pun tak daftar. Kemain kemah takbir tikui mampu hidup balik. Memang hari mengundi tak tanya awak tak mengundi, nama tak ada, awak tak daftar. Terajam kau perempuan. Gerak betul. Anak-anak semua tak daftar. Pejabat pos datang buat pendaftaran, SPR datang buat pendaftaran. Dia buat bodoh kan? Ingat boleh menang automatik kan? Sahabat Allah redha sampai tahap tu. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, bila Nabi arah kami suruh minum air je, bali tu simpan rebus lain, kami pakai cedok seorang sikit. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku minum, aku tutup hidung sebab bau air tu bau longkang. Saya cabar tuan-tuan muslim, 2 hari bulan April, 1 Ramadan, malam hari pertama nak buka puasa, jangan makan apa, minum air sirap je. Aku nak tengok. Dengar aku mati. Mati kita. Dia nasi bunuh. Hari pertama puasa, ayam tak nampak, tanam dalam. Jangan main-main sahabat, gali pari, lepas tu suruh minum ayam. Allah. Tapi nak cerita apa? Taktik dan strategi. Macam tu kita. Teknologi zaman Nabi apa? Tu dia, gali pari. Maka Nabi nak ajar kamu dalam berjuang kena guna teknologi. Teknologi kita tak boleh buang. Saya yakinlah ibu ayah dah terbiasa dah dengan main sejahtera ni. Saya yakin. Itu teknologi lah. Dulu mula-mula ni dia punya tekan tak lepas-lepas. Dia nak scan mengatang apa keluar macam-macam. Mula-mula alah okey dah. Teknologi. Kita guna komputer, kita guna semua untuk kita menggerakkan Islam. Teknologi tidak boleh ditolak. Yang Islam larang, jangan salah guna teknologi. Guna Facebook fitnah orang, guna Facebook fitnah ulama. Tak apa-apa yang dia tulis, ayat itu berdosa. Maka ini adalah taktik dan strategi. Maka Nabi menerima. Baik. Begitulah cara tanzim, iaitu penyusunan sebagaimana yang diungkapkan oleh kata-kata wallahu a'lam, yang tu saya sambung bulan depan insya-Allah. Bulan depan kita akan sambung dengan melihat satu kata-kata untuk kita faham antara kebenaran dan kebatilan. Kena reti penyusunan organisasi antara hak dan batil. Kemudian kita akan tengok sedikit contoh-contoh dalam peperangan Uhud. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fid dunya hasanah wa fil
الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.